Tuan Yang Dipertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Keluang. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, kerajaan sedang mengkaji kesesuaian untuk melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST atau apa-apa model cukai kepenggunaan dengan mengambil kira semua aspek termasuk kelemahan sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan sekarang serta kelemahan sistem GST yang dilaksanakan pada tahun 2015. Tuan Yang Dipertua, kajian ini akan meliputi kesan ke atas ekonomi, kos sara hidup, kesan cukai ke atas harga barang serta keupayaan menangani kegiatan ekonomi gelap. Untuk maklumat Yang Berhormat, cukai baharu perlu bersifat mudah ditadbir dan tidak meningkatkan kos perniagaan di samping dapat mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Untuk maklumat Yang Berhormat, berhubung dengan cukai kekayaan dengan izin wealth tax, kerajaan tidak mempunyai sebarang cadangan untuk melaksanakan pada masa ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan. Soalan tambahan saya, dalam satu memo dikeluarkan oleh Maybank Investment Bank Research bertarikh pada 23 hari bulan November, selepas satu dialog dengan Menteri Kewangan, Maybank IB Research kata bahawa Menteri telah mengumumkan dalam dialog itu kata bahawa MOF telah menubuhkan satu jawatan kuasa khusus yang untuk mengkaji berbagai langkah supaya meningkatkan pendapatan kerajaan termasuk pelaksanaan semula GST. Dan Menteri sendiri pula mendedahkan dalam satu wawancara dengan Institut Strategik dan Integriti Terengganu satu hari kemudian, dia kata bahawa cukai baharu akan dilaksanakan apabila ekonomi pulih. Jadi saya ingin tahu bila laporan kajian dan penyelidikan ini akan diakhirkan dan adakah kerajaan telah tetap satu timeline untuk pelaksanaan semula GST dan paling penting sekali, apa maksudnya pemulihan ekonomi yang dimasukkan dalam kenyataan Menteri. Sekiranya pemulihan ekonomi ditafsirkan sebagai pulih ke tahap sebelum COVID-19 iaitu tahun 2019, pelaksanaan semula GST sebenarnya tidak akan manfaatkan sesiapa pun kerana kita sudah tahu apa kesilapan ketika itu dan majoriti rakyat Malaysia masih tidak sampai, pendapatan mereka masih tidak sampai tahap membayar cukai income tax mereka lagi. Jadi kesilapan akan ulangi lagi kalau kita mentafsirkan pemulihan ekonomi balik ke tahap sebelum COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat daripada Keluang. Tuan Yang Dipertua, yang paling pentingnya adalah kita mesti memahami bagaimana hasil yang patut berkedaran langsung dengan prestasi ekonomi. Ahli Yang Berhormat, kita akui pertumbuhan KDNK kita betul menguncup 17.1% ketika suku tahun kedua, tetapi ia meningkat kepada negatif 2.7%. Itu yang saya sebutkan tadi. Kita harus balance antara spending dengan pendapatan. Dan itu sebabnya kita mewujudkan task force yang telah diwujudkan dalam kerajaan sebelum ini. Apabila mereka memansuhkan GST, ada shortfall berlaku jumlah kutipan hasil. Tetapi yang paling pentingnya adalah kita tidak akan membuat sebarang langkah baru cukai sekiranya ia akan membebankan rakyat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mesti melihat bagaimana kaedah-kaedah lain seperti mana yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan semasa Belanjawan 2021. Kita memantapkan pematuhan pencukaian. Kita memperkasakan lagi agensi pelbagai bidang yang dinamakan Multi Agency Task Force. Kenapa? Kalau kita mewujudkan cukai yang baru, ia hanya meningkatkan hasil tetapi membebankan rakyat, ia tidak akan memberi kesan. Dan pemulihan ini kita amat positif dan optimis bahawa peningkatan 5.5% ke 6.5% KDNK akan berlaku pada tahun 2021 berdasarkan asas-asas indikator-indikator yang kita ada pada hari ini menunjukkan prestasi yang amat-amat baik dan kita berada dalam landasan yang betul. Kenapa? Kerana kita telah menggunakan 305 bilion suntikan package melalui 4 package. Dan kalau kita lihat seperti mana yang saya sebut di awal tadi,
menguncup 17.1% dan berlaku penambahbaikan kepada negatif 2.7%. Ini semua adalah impak daripada pelaksanaan pakej stimulus yang kita sedang lakukan. Dan saya yakin Yang Berhormat juga bersetuju dengan saya, kita mesti bersama-sama dalam memastikan pemulihan ekonomi ini akan berasaskan melalui lulusnya Belanjawan 2021 sehingga peringkat jantakuasa. Kerana inilah step yang kelima sebelum kita melancarkan rancangan Malaysia yang ke-12 pada bulan 1 tahun 2021 melengkapkan strategi NAR yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih, Ahli Yang Berhormat. Terima kasih.